السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam ini merupakan malam 29 Ramadan di negara kita ini, dan sebahagian negara ialah malam 30, di atas perbezaan di dalam menentukan tarikh Ramadan. Maka sebab itu apabila kita memburu Lailatul Qadar, kita memenuhi 10 malam yang akhir, kerana hanya Allah yang mengetahui manakah malam yang ganjil. Di samping sama ada Lailatul Qadar pada malam tersebut ataupun tidak, fadilat kepada salat malam, qiyam Ramadan sangatlah besar. Dan itu yang selalu kita sebut apabila Nabi SAW menyebut, man qama Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang qama Ramadan, mendirikan Ramadan, yakni bersalat, menghidupkannya dengan salat, dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir dan seumpamanya, imanan wahtisaba, dengan iman kepada Allah, percaya pada Allah, wahtisaba, dan mengharapkan kepada ganjaran atau balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah mengampunkan atau diampunkan apa yang terdahulu daripada dosanya. Kehidupan keseluruhannya, perkara yang paling besar yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan ialah keampunan Allah Jalla wa'ala. Mendirikan Ramadan, yakni menghidupkan malam-malamnya. Hari ini ialah hari 29, besok hari yang ke-29. Besok adalah hari yang ke-29, jadi malam ini adalah malam yang ke-29. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada sebahagian besar mereka yang memenuhi masjid ini dan juga masjid yang lain-lain juga. Di Masjid Alwi ini, seperti mana yang kita tahu, setiap malam bermula daripada pukul 3 pagi sehinggalah sahur, berhenti sekejap ataupun berhenti sebelum sahur dalam tempoh yang mencukupi untuk bersahur. Kita menunaikan salat malam yang diimam oleh saudara Syekh Saleh dan Dr. Husam daripada KUIPS. Salat yang mengambil masa selama 2 jam. Selepas daripada solat ini, siapa yang balik kampung ni yang tak biasa, malam ni dia hadir, dia akan tengok masih ada lagi satu malam yang kita akan penuhi. Saya mengkagumi orang-orang yang solat, terutamanya mereka yang tidak memahami bahasa Arab, tapi berupaya untuk berdiri malam selama 2 jam bersama dengan imam bagi mendengar bacaan Al-Quran. Bagi yang berupaya memahami Al-Quran, mungkin dia mendengar, menghayati dan memahami. Tetapi bagi yang tidak memahami, cukup bagi dia dengan mengetahui itu Al-Quran. Dan Allah mencampakkan kemanisan di dalam dirinya untuk mendengar Al-Quran. 2 jam orang-orang tua dan muda
Di masjid ini lebih kurang 500-400 orang setiap malam pada pukul 3 pagi. Demikian masjid-masjid di seluruh negeri Perlis ini ataupun kebanyakan masjid di negeri Perlis ini. Kita sedang berusaha untuk menghidupkan sunnah dalam negeri ini. Kerana dengan menghidupkan sunnah, kita tidak memerlukan apa yang tidak sunnah. Sebahagian manusia tercari-cari amalan. Dia pergi cari pada Habib, Kiai, petua itu dan ini. Amalan-amalan yang mungkin dia anggap pelik. Orang lain tak tahu. Rahsia. Sedangkan ia tidak berasal daripada Nabi SAW. Allah telah menghantar Rasulnya Muhammad SAW untuk kita beramal dan mengabdikan diri kepadanya seperti yang telah ditunjukkan oleh Rasulnya SAW. Kadang-kadang kita tak salahkan masyarakat, tapi kita salahkan keadaan yang mana dibentuk oleh berbagai-bagai sebab. Beberapa hari yang lepas, ada satu orang bertanya saya, dia first time dia datang ke Masjid Alwi ni. Dia tanya, dia heran, kenapa dia kata, Datuk, mereka ni tadi mereka azan sebelum masuk waktu. Dia tak tahu, saya tak salahkan dia, kata tak apa, nanti entah study lagi, entah dengar lagi kuliah. Dia heran, dia ingat mungkin sama ada muazzin silap waktu, ataupun kenapa. Dia tak tahu bahawasanya inna bilala yu'adzin bil lail fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam. Kamu makan dan minumlah sehingga azannya Abdullah ibnu ummi maktum. Pada zaman Nabi, waktu fajar 2 azan. Di Perlis 2 azan. Setengah orang dia dengar sebelum subuh berbagai bacaan di pembesar suara, dia tidak hairan. Bila dia tengok azan, dia dengar azan, awal dia hairan. Kerana bukan salahkan dia, kerana tidak dibiasakan dengan sunnah Nabi SAW. Sebab itu menghidupkan sunnah akan mematikan amalan-amalan yang tidak sunnah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan selainnya menyatakan, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'abus salihina qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum mukaffiratun lisayyi'at wa manhatun anil ithim. Dalam riwayat At-Tabarani disebut wa matradatun wa matradatul da anil jasad. Dia pembuang penyakit daripada tubuh. Nabi kata, alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kamu menunaikan qiyamul lail. Fa innahu da'abus salihin min qablikum. Karena dia adalah merupakan amalan orang-orang saleh sebelum daripada kamu. Qurbatun ila rabbikum. Ia mendekatkan kamu kepada Tuhan kamu. Mukaffiratun lisayyi'at. Ia memadamkan dosa-dosa, kejahatan-kejahatan. Wa manhatun anil ithm. Dan dia juga mencegah daripada dosa. Dan dia juga kata Nabi, wa matradatul lidda anil jasad. Dan dia membuang penyakit daripada jasad. Riwayat hak buang penyakit daripada jasad ni khilaf ulama tentang kesabitannya. Ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Tapi riwayat yang asal, dan rangkap-rangkap yang awal, ada rangkap-rangkap yang sabit daripada Nabi SAW. Nabi kata, alaikum biqiyamul lail. Kamu hendaklah qiyamul lail.
Fa innahu da'abus salihina qablakum. Kerana itu adalah amalan orang saleh sebelum kamu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kita tak boleh jadi Nabi. Nabi Allah lantik. Sekarang ni, akhir zaman ni ramai. Di Indonesia pun ramai mengaku jadi Nabi. Baru ni ada satu yang telefon Tuhan, dapat tarikh hari raya awal. Dan ini tuan-tuan, kita mungkin lucu kepada apa yang dia dakwa. Tapi apa yang dia dakwa itu tidak lebih pelik daripada banyak yang mendakwa yang lebih kurang itu juga. Kebelakangan ini, ada artis kata dia nampak malaikat di Kaabah. Ada yang kata dia jumpa Nabi bagi berbagai-bagai arahan. Semua dakwaan-dakwaan tentang luar biasa yang mereka capai. Walaupun pengikutnya rasa bahawasanya apa salahnya dakwaan itu, tapi tujuannya mengkultuskan ataupun mengangkat kedudukan diri orang yang mendakwah. Supaya akhirnya dia boleh memberi arahan-arahan yang pelik yang dia akan kata dia ambil langsung daripada Allah Jalla wa'ala. Dan akhirnya berlakulah seperti di Indonesia itu, yang mana dia telefon langsung kepada Allah Ta'ala dan dia tarik balik 2-3 hari yang pas. Hadirin yang dirahmati Allah. Nabi tanabba, orang yang mendapat wahyu, orang yang mendapat berita, kita tak boleh jadi Nabi. Rasul dipilih oleh Allah, kita tak boleh menjadi Rasul. Tetapi menjadi orang saleh, kita boleh. Dengan izin Allah. Para Nabi alaihimussalatu wassalam, kesemua mereka berdoa kepada Allah supaya mereka menjadi orang yang saleh. Kata Nabi Sulaiman alaihi salam, wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Masukkanlah aku dengan rahmatmu, ya Allah, ke dalam kalangan hamba-Mu yang saleh. Nabi Yusuf kata, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikanlah aku seorang muslim dan masukkanlah aku di kalangan orang yang saleh. Nabi Ibrahim bentuk doa yang sama, wa alhiqni bis salihin, dan masukkanlah aku di kalangan orang yang saleh. Nak jadi Nabi tak boleh. Nak jadi orang saleh masih boleh. Semua Nabi dan Rasul meminta makam orang saleh. Adilnya Allah Jalla wa'ala, sehingga kita tak kata, dah Allah tak lantik aku jadi Nabi, Allah tak lantik kita jadi Rasul. Tapi Allah membuka ruang untuk menjadi orang saleh, yang mana setiap kita dengan izin Allah boleh menjadi orang saleh. Apa ciri orang saleh? Apa ciri orang saleh? Salah satu cirinya kata Nabi, qiyamul lail, bangun malam. Tuan-tuan, saya selalu buat ibarah yang sama untuk sedarkan diri saya dan tuan-tuan juga. Orang saleh ialah orang yang dekat dengan Allah. Allah tak tanya kau anak siapa, kau ustaz ke, kau tak ustaz, bapak kau siapa, dulu kau belajar di mana. Orang yang betul ibadat, betul akidahnya, betul ibadahnya, dekat kepada Allah, dia menjadi orang saleh. Allah Azza wa Jal bagi banyak amalan kat kita yang ada dalam Quran dan Sunnah. Tapi dalam semua amalan itu, amalan yang special, amalan yang paling istimewa yang Allah jadikan ialah salat malam. Salat malam. Nabi kata, aqrabu ma yakunu ar-rabb minal 'abd fi jawfil lailil akhir. Paling dekat Tuhan dengan hamba pada hujung malam yang akhir.
Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fi tilka sa'ah fakun. Dalam hadis Tirmizi, jika kamu mampu untuk jadi orang yang mengingati Allah pada waktu itu, kamu jadilah. Tuan-tuan bayangkan, waktu itu Allah paling dekat dengan kita. Satu lagi waktu yang Allah dekat dengan kita ialah ketika mana? Ketika sujud. Aqrabu ma yakunu al-'abd min rabbih wa huwa sajid. Paling dekat hamba dengan Tuhan ketika dia sujud. Bayangkan jika digabungkan pada waktu ujung malam dan hamba itu sujud pada Allah dan dia memohon pada Allah. Dan malam itu pula Ramadan. Apatah lagi jika malam itu Lailatul Qadar. Kesemuanya itu adalah merupakan keistimewaan yang hebat. Saya selalu ingat diri saya, tuan-tuan juga mungkin. Kalau kita ni ada kawan, ramai orang kita kenal, ada majlis yang istimewa, semua orang dijemput, kita tak dijemput. Kita tanya, gimana? Dia kata, aku dijemput, kenduri, bagus tu. Kau tak kena? Aku tak kena. Kau kena dia? Aku kena juga. Tapi tak kena pun. Jumpa kawan kita yang seorang lagi, dia pun cerita dia pergi majlis tu. Kau tak dapat jemputan? Tak dapat jemputan. Kita balik, kita akan fikir. Pasal dia tak jemput aku. Baik juga aku dengan dia. Ataupun memang kita tahu kita tak baik dengan dia. Satu per 3 malam yang akhir adalah waktu istimewa hamba dengan Allah. Jika Allah menjemput hamba-hambanya bangun untuk salat padanya, dan kita tak mampu bangun, tak terbangun kita, maka kita tak ada dalam senarai itu. Satu orang berkata pada Hasan al-Basri, dia kata, aku buat maksiat banyak pun, tapi okey je hidup. Hasan al-Basri kata, hal taqumul lail, kamu bangun malam tak? Salat maksudnya. Dia kata, la, aku tak bangun malam. Kata dia, kafaka an haramakallah munajata. Cukuplah, kata dia, Allah mengharamkan engkau bermunajat dengannya. Kalau ada satu orang besar di satu tempat, semua orang boleh menghampirinya, kita tidak dapat menghampirinya. Kita rasa lekeh. Allah adalah Tuhan kita. Kalau dia menjemput hamba-hambanya yang lain datang bangun, bulan Ramadan pula orang semua bangun, kita tak bangun-bangun. Kalau ada bola, kita boleh bangun. Kalau terkejut tengah malam, kita boleh bangun. Ada orang call, kita boleh bangun, jawab mesej. Tapi nak solat 2 rakaat, kita tak mampu. Tanda Tuhan tidak memberi kedudukan tempat di sisinya pada kita. Sebab itu, walaupun Qiyamul Lail pada segi teorinya senang, siapa yang buka sekarang zaman moden, ada handphone, ada jam, boleh kejutkan, tapi bukan semua orang yang boleh bangun. Tapi jika Allah meredai kita, mudah-mudahan jam tak berbunyi, handphone tak berdetik sampai waktu sebelum subuh. Sejam, 2 jam sebelum subuh, kita akan bangun, berwuduk, berdiri salat, sujud dan berdoa pada Allah. Nabi SAW ketika menghadapi gelombang hidup yang paling besar, cabaran, Allah suruh Nabi buat satu hal. Jangan tinggal. Ya ayyuhal muzammil,
qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangun malam melainkan sedikit. Bangun malam. Sebab itu Nabi kata, wa huwa qurbatun ila rabbikum. Semayang malam ni mendekatkan kamu kepada Tuhan kamu. Tuan-tuan, sekarang ni apabila sunnah tidak diajar dengan betul, orang mencari petua yang entah apa-apa. Yang pergi ke kubur cium batu nisan. Yang pergi cium lutut guru-guru. Yang pergi ambil petua apa-apa. Kerana mereka kehilangan arah dalam mencari apakah yang Allah mahu daripada mereka. Qurbatun ila rabbikum. Ubatnya ialah sembahyang malam. Ramai kadang-kadang orang datang, suka tanya orang, saya ni Masya Allah hidup masalah. Tak boleh keluar pada masalah. Tak tahu nak mengadu kepada siapa. Kontang apabila berdoa. Tetapi jika dia boleh qiyamul lail, bangun dan berdoa, melazimi sembahyang malam, dia akan mengetahui makna hidup dan kekuatan hidup. Jika Allah mengkehendaki gelombang hidup yang besar, cabaran yang besar dihadapi oleh seorang hamba dengan qiyamul lail yang mana dia tak pernah tinggal. Tapi jika dia tidak melazimi qiyamul lail, sedikit masalah dalam hidupnya, keserabutan membaluti seluruh ufuk sehingga dia merasakan penat dengan hidup ini. Tapi jika Allah bersama, masalah mungkin membaluti seluruh ufuk. Tapi jika dia berdiri qiyamul lail saban malam, dia akan melihat kesemuanya itu hanyalah sedikit dibandingkan rahmat dan pertolongan Tuhan yang maha luas. Qurbatun ila rabbikum mukaffiratun lisayyi'at. Dia memadamkan yang salah. Kita semua ada buat salah. Siang kita salah. Qiyamul lail memadamkan salah. Bila ia memadamkan salah, ia memberikan perasaan yang bahagia. Wa manhatun 'anil itsm. Dia juga menghalang dosa. Insan semua buat dosa. Tetapi manusia akan senantiasa rasa bersalah dengan dosanya. Dengan qiyamul lail. Dan dia akan melazimi istighfar dan taubat. Di dalam riwayat, wa matradatun lidda'i anil jasad, buang penyakit daripada badan. Walaupun riwayat ini Al-Albani dan seumpamanya menyatakan ia dhaif, tambahan ini sebahagian menghasankannya. Namun dari segi penggalakan amal dan pembuktian orang-orang yang melazimi qiyamul lail, kita akan lihat tubuhnya lebih sihat. Tuan-tuan, sebahagian besar penyakit manusia ini apabila dia serabut dengan hidup dia, jadi penyakit pada jasadnya. Orang-orang yang qiyamul lail, gelombang hidup boleh datang, tapi dengan dia bangun Allahu Akbar, dia salat, dia sujud, dia berdoa, dia beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar. Dunia dilihat begitu mudah pada jari jemarinya. Maka perasaannya rahah, tenang. Lalu penyakit dalam tubuhnya kurang. Bahkan Allah hilangkan. Quran kata, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan daripada Quran apa yang menjadi penyembuh dan rahmat pada orang mukminin. Baca Quran tengah malam, lebih ingat, lebih fokus, lebih khusyuk. Dia rahah, dia ubat. Tuan-tuan, kempen saya malam ni dan kempen inilah sentiasa saya kempen untuk diri saya dan keluarga saya dan tuan-tuan juga keluarga tuan-tuan.
laluilah hidup ini dengan qiyamul lail. Lalui hidup dengan qiyamul lail. Jadilah kita VVIP Allah. Dalam majlis yang Allah sayang, Allah sentiasa panggil kita. Bila kita sampai ke pagi, Tuhan tak panggil kita bangkit. Kita mesti cek diri kita. Which is you has no seat, no place in the eye of God. Tak ada tempat. Tapi baru bila sampai pukul 3 pagi, terbangun. 4 pagi, bangun. 5 pagi, bangun. Diberi kekuatan, pergi ambil wuduk, salat. Macam tuan-tuan yang melazimi qiyamul lail dalam masjid ini. Pukul 3 pagi, bangun ramai-ramai di sini. Salat, berdiri, sujud, doa. 2 jam. Dengan sekejap tengok-tengok, sudah 2 jam. Sebab itu, nikmat paling besar yang insan akan nikmati di dunia ini ialah nikmat bermunajat pada Allah. Tak ada nikmat lebih besar daripada itu. Sesiapa yang merasainya, sesiapa yang bangun malam, yang sujud, yang berdoa, yang beristighfar, yang merasai nikmatnya berbicara kepada Allah, dia akan tahu apa itu nikmat yang sebenar dalam hidup. Manusia boleh mencuba berbagai-bagai cubaan ataupun nikmat dunia, tapi dia tidak akan dapat menikmati nikmat kerohanian, bermunajat dan berhubung diri dengan Allah. Dan hal itu diperolehi dengan qiyamul lail. Alhamdulillah, sudah malam yang akhir, dan tuan-tuan sebahagian yang kebanyakan yang memenuhi masjid ini pada sehingga pagi besok, ramai yang tidur di sini sehingga pagi esok, ada yang dah balik. Sebahagiannya daripada Selangor, daripada Melaka, daripada Kelantan, daripada Patani, daripada Satun, daripada Thailand, dan banyak negeri yang datang mari duduk di sini sebulan, 10 hari. Dan kita memang tahun ini kita kempen Jom Ramadan di Perlis. Dan kita akan terus kempen. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan daerah ini dijadikan daerah yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu dia akan mematikan amalan-amalan yang tidak bersumberkan daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah itu sudah cukup untuk kita, untuk menjadikan kita sentiasa berdamping dan berhubung dengan Allah. Amalan-amalan yang direka oleh manusia, yang sebahagian manusia seronok dengannya, ada yang bergendang, ada yang pergi berjoget di kubur dan seumpamanya, mencari Tuhan yang tidak mereka temui. Sedangkan Allah memanggil kita untuk bertahajud dan menemuinya pada setiap malam. Qurbatun ila rabbikum. Disitulah waktu kita paling dekat dengan Tuhan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.